Selamat sejahtera Puan. Kumpulan kami terdiri daripada Cassandra Uizi-en, Jessie Ngiang Wei-yin, dan Li Jiayi. Kami dari 6 PISMP PC2. Kami akan membentangkan tajuk Amalan Gaya Hidup Lestari untuk menyelesaikan isu kepupusan biodiversity. Nama saya Cassandra Uizi-en. Sekarang saya akan memulakan pembentangan bagi bahagian saya. Isi kandungan kami adalah tentang pengenalan kepupusan biodiversity, amalan gaya hidup lestari, dan kesimpulan. Sebelum menerangkan kepupusan biodiversity, saya akan menerangkan sedikit tentang biodiversity. Biodiversity adalah variasi pelbagai bentuk kehidupan yang ada di bumi, termasuk tumbuhan, haiwan, dan organisma lain yang hidup di permukaan bumi. Biodiversity ini adalah satu komponen afdal dalam alam semula jadi dan ia memastikan kemandirian spesies manusia dengan menyediakan pelbagai sumber kepada manusia. Kepupusan biodiversity bermaksud kehilangan pelbagai spesies di seluruh dunia dan juga pengurangan bilangan spesies tempatan di habitat tertentu. Kepupusan biodiversity ini merupakan salah satu isu alam sekitar yang sedang berlaku. Oleh itu, sebagai salah satu penghuni bumi, kita haruslah mengamalkan gaya hidup lestari untuk memelihara dan memelihara biodiversity ini. Seterusnya, kami akan menerangkan amalan gaya hidup lestari yang dapat menyelesaikan isu kepupusan biodiversity. Pertama sekali, kita haruslah mempraktikkan amalan kita semula. Contoh amalan kita semula adalah menguruskan barang terpakai mengikut kategori yang berbeza dan membuang ke tong kita semula yang berlainan warna. Pembelian dan penggunaan produk yang mempunyai eco-label seperti Energy Star, Usda Organik, dan sebagainya adalah digalakkan untuk membantu meningkatkan pengeluaran produk mesra alam. Sebagai info ekstra, eco-label membolehkan pengguna untuk mengetahui peratus bahan mentah yang digunakan bagi menghasilkan produk tertentu. Selain itu, kita haruslah banyak menggunakan teknologi mesra alam seperti kereta mesra alam. Kereta mesra alam dikuasakan sepenuhnya oleh bateri sebagai sumber kuasa. Oleh itu, ianya adalah zero emission atau tanpa asap tercemar. Jikalau kita menggunakan kereta mesra alam, kita dapat mengurangkan pembuangan asap pencemaran. Selamat sejahtera Puan, nama saya Li Jiayi dan saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan tentang amalan penanaman buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Amalan ini dapat memelihara biodiversity dan apa yang boleh kita buat ialah mengurangkan pemakanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang menggunakan produk seperti racun perosak dan bahan kimia yang akan mencemarkan udara dan tanah. Seterusnya, amalan ini juga dapat menyokong ekosistem tempatan melalui pendebungaan lebah kerana lebah menyokong pertumbuhan pokok, bunga dan tanaman lain yang berfungsi sebagai makanan dan tempat tinggal bagi makhluk besar ataupun yang kecil. Lebah dapat menyumbang kepada ekosistem yang kompleks dan saling berkaitan yang membolehkan pelbagai jenis spesies hidup bersama. Selain itu, jalan kaki ke tempat yang berhampiran juga salah satu cara yang efektif untuk mengelakkan kepupusan biodiversity. Hal ini disebabkan amalan ini dapat mengurangkan penggunaan kenderaan dan seterusnya dapat mengurangkan pelepasan gas yang bertoksik seperti karbon monoksida yang akan mengakibatkan berlakunya kesan rumah hijau. Dan apabila kami jalan kaki di luar,
Kita haruslah mengelakkan diri daripada memijak rumput dan bunga di tepi jalan. Tindakan kecil ini dapat memelihara tumbuh-tumbuhan di tempat tertentu. Amalan yang seterusnya ialah menggunakan sumber air secara cekap. Kita semua tahu bahawa air tawar merupakan satu sumber air yang sangat penting kepada biodiversiti, kerana ia merupakan air yang wujud semula jadi di permukaan bumi seperti paya, kolam, tasik dan juga sungai. Apa yang boleh kita buat ialah tidak menggunakan masa yang panjang semasa mandi dan juga menutup paip air semasa mencuci pinggan mangkuk. Di samping itu, amalan ini juga dapat membantu untuk memelihara tanah lembap. Tanah lembap merupakan satu tempat yang membekalkan sumber air kepada kita. Tindakan yang boleh kita ambil ialah tidak menyalah anggap bahawa tanah lembap itu sebagai satu tempat buangan dan terus membuang sampah sarap ke dalamnya. Hal ini akan menyebabkan pencemaran tanah lembap. Selain itu, amalan mengawal dan memerhati haiwan peliharaan juga merupakan satu langkah kecil untuk mengelakkan kepupusan biodiversiti. Hal ini disebabkan sifat semula jadi sesetengah haiwan akan mengakibatkan pengurangan populasi spesies tempatan. Sebagai contoh, kucing akan memburu burung dan mengakibatkan populasi burung menjadi semakin kurang. Salam sejahtera Puan, saya Jesingin Wee In dari PC2. Sekarang saya akan menerangkan langkah yang terakhir untuk mempraktikkan gaya hidup lestari bagi menyelesaikan isu kepupusan biodiversiti, iaitu melawat tempat pembiakan dan pelindungan habitat. Contohnya, bagi taman botani, apabila kami pergi ke sana, kami boleh menerima sedikit wang. Wang ini adalah penting untuk membantu pihak pengurusan untuk memelihara ataupun menjaga tumbuh-tumbuhan di sana. Pada masa yang sama, mereka boleh menggunakan wang ini untuk mempromosikan kepentingan menjaga biodiversiti. Contohnya, mereka boleh buat poster ataupun mengadakan seminar ataupun kempen untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat, supaya mereka akan lebih mementingkan kepentingan lebih mementingkan biodiversiti. Okey, satu contoh lagi ialah zoo. Sebenarnya zoo ini adalah penting untuk meningkatkan populasi spesies melalui pembiakan. Apabila kami pergi ke zoo, sebenarnya kami adalah bagi sokongan kepada zoo ini untuk meningkatkan populasi spesies inilah supaya spesies ini dapat dibawa semula ke alam semula jadi. Contoh yang terakhir adalah Taman Negara. Untuk maklumat tambahan, Taman Negara adalah sebuah tempat liar ataupun alam semula jadi yang dilindungi oleh negara. Jadi, ia bermaksud Taman Negara adalah satu tempat untuk melindungi sesuatu kawasan ataupun organisma yang tinggal di kawasan itu. Jadi, apabila kami pergi ke sana, sebenarnya ia dapat membantu kami dalam meningkatkan perasaan hormat terhadap alam sekitar, kerana terkagum dengan keunikan ataupun keindahan alam sekitar ini. Jadi, apabila semakin banyak orang mementingkan kewujudan Taman Negara ini, yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan pihak kerajaan untuk melindungi alam sekitar kawasan lain. Sebelum menamatkan pembentangan ini, saya akan menyatakan sedikit tentang kesimpulan bagi pembentangan kami. Kami boleh nampak satu ayat di sini, iaitu langkah kecil membawa perubahan besar. Jadi, sejak kepupusan biodiversiti menjadi isu yang sangat serius pada kebelakangan ini, kita perlulah mengambil tindakan dengan mengamalkan gaya hidup lestari dalam kehidupan seharian demi menyelesaikan masalah kehilangan biodiversiti ini. Sekarang saya akan menunjukkan rujukan yang kami gunakan dalam pembentangan inilah. Ini adalah rujukan kami. Sekian, terima kasih.